Dan Allah suka meraihkan hari kelahiran Nabi SAW, iaitu antaranya hari Isnin lah. Contohnya, bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapakah kita berpuasa pada hari Isnin? Apa kelebihan? Apa tujuan? Maka Rasulullah katakan, hari Isnin itu diadakan hari sunat berpuasa kerana hari kelahiranku, katanya Rasulullah SAW. Mana Allah mentakzimkan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Itu sebab ulama menjadikan ia sebagai satu benda sunat untuk kita adakan, tanda kita kasih dan sayangnya kepada Rasulullah SAW. Sehingga mana saudara Rasulullah SAW menjadi musuh pada orang Islam. Abu Jahal ni antara orang yang masyhur yang menjadi orang yang paling kuat berani marah ke Islam, tetapi juga dikurangkan, direhatkan hari Isnin sebagai hari rehat untuk seksaan kuburnya. Ni masih lagi di alam barzah lagi ni, nak tunggu kiamat lama lagi. Setiap hari Isnin maka dikurangkan azab kubur kepada Abu Jahal. Kenapa? Kerana Abu Jahal kerana suka sangat hari kelahiran baginda, ketika ramai baby keluar tu suka sangat, maka membebaskan hamba kesayangannya, menyebabkan Allah Ta'ala kerana mentakzimkan kelahiran baginda sampai sehingga dikurangkan azab walaupun memang dia mati dalam keadaan kafir. Tengok ayat ni takzim. Itu sebab Tok Guru Pondok, Syekh-Syekh besar pakat buat hari Maulidin Nabi SAW. Jadi alhamdulillah lah, hari ni mari hari Isnin, hari Maulidin Nabi SAW. Okey, kau seorang ni dengung kau kemur sangat kau, kocang sikit. Tak apa, beres. Kadang ni baru jadi. Baru rasa semangat sikit kan. Okey. Alhamdulillah, Amos sendiri, Amos rasa ini kali pertama dijemput bahagian pejabat lah. Jemput pejabat rasanya dulu aja. Masa dulu Kuala Lumpur. Tapi di Kuala Lumpur lah, Kelantan ni kali pertama. Biasa di masjid-masjid lah. Masjid tu masjid ni malam, kuliah subuh ke, kuliah duha ke, ataupun dan sebagainya, pondok-pondok jemput. Tapi hari ni apa ni, walaupun kalau kira tu dalam jadual tu kena pergi hospital. Jadi yang berubah pergi awal sikit hospital kerana nak terima daripada jemputan Cik Muhaimin kita untuk bersama-sama kita mengadakan majlis ilmu. Jadi kita mulakan majlis ilmu kita ni walaupun masa ada 10 minit supaya berkat. Bila nak berkat, mesti kita kena bermula dengan umul kitab. Yang hamba nak minta tolong, pertamanya hadiahkan umul kitab untuk pembuka majlis ni. Yang pertama, hadiahkan untuk ibu ayah kita dulu. Yang kedua, hadiahkan kepada pasangan kita walaupun masih lagi sihat molek-molek, ada masalah, niat dah hadiah. Dan juga hadiahkan juga pada tok nenek kita. Dan jangan lupa hadiah juga kepada junjungan besar Rasulullah SAW dalam meminta hadiah pada tok nyia apa kata. Dan Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad bin Abdul Samad, iaitu digelar namanya Tok Kenadi. Hadiahkan kepada Tok Kenadi nama Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlebih dahulu memohon maaf kerana suara tidak syak sikit. Dia ada pecah-pecah sikit. Bass dia ada pecah-pecah sikit. Serak-serak sikit. Mungkin kerana keletihan 2-3 minggu duduk all out untuk buat persiapan majlis maulid perdana dan hul untuk kenali yang keempat. Baru habis kemarin dulu, hari Sabtu malam Ahad, ditutup oleh Ustaz Azhar Idrus. Alhamdulillah. Habib Ali mari dan Habib Nail mari, Ustazah Asma Harun pun mari, Ustaz Mukhtar Yaakob pun mari, dan ramai alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, moga-moga kita semua mendapat
juga percikan daripada barakahnya habaib dan juga masyayikh daripada luar negeri ataupun luar negara kembali. Alhamdulillah 2 hari 2 malam kita buat di Pondok Tok Nadi. Alhamdulillah kehadirannya cukup luar biasa. Alhamdulillah wakil daripada Singapura pun ada sebuah bah kereta pun ada, daripada Indonesia pun ada, daripada India pun ada, daripada Thailand pun ada, daripada Selangor berbas-bas, daripada Johor pun ada, daripada Kedah pun ada. Tapi tak apalah, mereka semua tu anda tanya dulu Ustaz Kecek, berapa orang sini haki ataupun tahu majlis? Tahu tak apa dah. Kau tahu ada majlis bila kat tanya dah. Oh, mana tahu lah dah. Haki pula berapa orang? Haki dua sahaja. Tak apa. Alhamdulillah. Ada wakil pun kurangnya. Alhamdulillah. Dah, nak mana kita jauh. Kita jauh tak ada lagi. Orang Singapura dekat. Jadi mari supaya dekat. Orang India dia dekat, dia mari go lah, tak ada masalah. Mungkin ada kerja dan sebagainya. Tapi 2 hari 2 malam kita buat ceramah tu satu-satu pecah itu sebenarnya tujuan apa daripada daurah kita ada majlis ilmu yang kita buat. Sebab apa? Sebab kita nak orang yang tak boleh mari ada majlis tu, dia kata aku tak boleh pergi pagi Jumaat, aku boleh pergi malam. Aku tak boleh pergi malam, aku boleh pagi. Cuba buat dah, tapi nak kena sibuk, tak ada pergi nak kena. InsyaAllah tahun depan kena pergi belakang. Rugi kalau tak pergi, memang rugi. Kerana Habib Alim dia kata, dia kecek ngambut dari perjalanan nak pergi ke apa? Nak pergi ke airport tu, duk pergi tangan dengan dia tu, kalau pergi ke Mahkamah apa tak lepas. Dia tu tak pergi kata Habib minta lah Habib mari semua. Dia baru mari 2 kali. Kali kedua dia mari. Tapi kali kedua mari ni dia berasa lain sikit sebab ketua besar sikit majlis. Makin time kita pukul sebelah B, sebelah blok tu, apa mereka penuh dari 20 putih kemo. Bapak orang kuat tu kemo suku dan sebagainya. Tanya wakil lah, ada wakil tu gitu. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kejayaan. Alhamdulillah. Ikhtiarnya kita hanya kerana apa? Kerana nak mentazimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak angkat syiar Islam, dan kita nak memperingati tokoh ulama Nusantara, Aulia Illah, iaitu Tok Kenali, untuk kita buat majlis tu. Sebab apa kita nak mentazimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua ma'ruf hadisnya kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Apa ni? Tidak beriman seseorang daripada kamu jika kamu tidak mencintaiku lebih daripada min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalau kamu tidak beriman seseorang daripada kamu, sekiranya kamu tidak boleh mencintaiku lebih daripada mak ayah kamu, lebih daripada orang lain, lebih daripada anak isteri kamu. Mana kita nak tanda bukti sayangnya kita pada Rasulullah, maka kita buat majlis besar. Sebab apa? Sebab setiap tahun kita akan ingat birthday isteri kita, birthday suami kita, kita ingat. Tiba-tiba sampai secret recipe, happy birthday to you. Ataupun hak ni klasik sikit, bagus juga. Ambo sendiri buat rumah, tak buat tu bahan ni. Allah selamatkan kamu. Doa, bentuk doa, bagus geram liwat. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Tuan Haji Bakhir. Cerita dalam ni lah. Tapi baguslah bentuk doa. Bagus kita mengingati hari lahir anak kita, mengingati hari lahir tanda kasih kita, sayangnya kita kepada siapa? Kepada orang yang diberi amanah kepada kita, orang yang diberi pinjam kepada kita. Pinjam siapa? Pinjam mak ayah kita. Mak ayah kita Allah bagi pinjam. Sumpah kita lah Allah bagi pinjam kereta. Kereta kita Ustaz. Kereta kita, nama kita, tapi pinjam ke bank kebanyakannya. Jaga orang beli cash ni. Maka orang pinjam. Siapa orang pinjam sebenar? Memang hak bank yang cara zahirnya, tapi hakikatnya Allah Ta'ala beri pinjam. Bila Allah beri pinjam, bukan kita saja kat kereta. Saya tu kat kelak basuh tu kat kalau kena cemapon sikit je. Rok masuk sikit seluk. Lalu ni, hak setengah ni, lepas kiri kasut, kiri tayar pula.
Kita semua saya ke kereta. Jadi tanda kita sayang Allah Ta'ala pinjam anak kita kepada kita. Anak kita milik Allah, isteri kita milik Allah, suami milik Allah, Allah dipinjam. Jadi bila kita sayang kepada pinjam yang Allah beri, kita pun sambut hari kelahiran dia. Tak ada masalah. Cuma kalau kita nak betul-betul beriman sebagai di level ke orang beriman, maka kita kena mentakzimkan Rasulullah. Kita kena lebih Rasulullah lagi daripada anak isteri kita. Itu kita kena sambut maulid. Kita Ustaz, kita tak nak buat rumah kita Ustaz. Tak, pergi masjid tak pada. Masjid buat. Ada boleh buat besar, buat besar. Bukan bid'ah ya Ustaz. Kita cuit sikit Pak bid'ah ni. Sebab apa dia? Hadis yang dibawa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap benda baru yang mana benda yang Nabi tak buat itu dikira bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu pula sesat. Wa kullu dhalalatin fin nar, dan setiap sesat itu akan masuk neraka. Maka kita bimbang lah benda ni, tak lama-lama aku buat-buat kan, tolak binti habis. Buat binti habis, sibuk, letih, lama kita masuk neraka kan. Bimbang lah. Dan benda Nabi tak buat, tahlil-tahlil Nabi tak buat, tahlil mati. Tapi kita buat, lama kita masuk neraka. Jadi jangan bimbang. Ulama bicara lama dah benda ni. Bicara dalam ilmu usul fiqh ataupun ilmu mantik. Kullu tu dia ada dua bentuk. Satu kullu jami', yang kedua kullu majmu'. Iaitu kullu jami' atau majmu' ni maksudnya ada kullu yang bermaksud semua sekali. Ada kullu yang bermaksud khusus. Maka ulama pun tengok hadis ni. Hadis ni maksud semua ke khusus. Bila tengok molek, bukan maksud semua ni. Sebab apa? Sebab dari hadis Nabi lain kata, membuatlah apa sahaja yang baik untuk agama kamu, untuk negara kamu, untuk keluarga kamu, buat apa saja. Cuma ulama kata, jangan bertentangan dengan syariat. Jadi kalau kita buat maulid tapi kita duduk joget, panggil artis dangdut, itu berlawanan dengan syariat. Tapi kalau kita bawa dengan para ulama menceritakan kebesaran Nabi, menceritakan kehebatan daripada Allah Subhanahu, anugerah kepada Rasul dan Nabi, menganugerah kepada para ulama dan sebagainya, jadi nasihat kepada kita dan sebagainya, maka kata Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, Imam Ibn Taymiyah banyak juga benda yang dia tidak setuju dengan pendapat ulama lain. Contoh tahlil dan sebagainya, tak setuju. Tapi kalau bab maulid dia kata apa? Sesiapa yang membuat menyambut majlis kelahiran Nabi dengan diadakan majlis-majlis ilmu menceritakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun apa-apa sahaja tentang agama, maka mereka semua mendapat pahala di sisi Allah SWT. Itu Imam Ibn Taymiyah, dari kitab dia nama dia As-Siratal Mustaqim, dia pun puji. Tapi dari kitab Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, di belakang tu dia tak kena buat maulid. Dia kata, apa Imam Ibn Hajar tak kena buat maulid? Imam Ibn Hajar ke ahli sunnah wal jamaah, apa dia tak kena buat maulid? Jadi ulama pun kaji pula. Rupanya di zaman Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni, ketika tu orang sambut maulid dengan cara tak kena. Cara lah ke mana? Di dalam majlis maulid tu, hak selawat, tapi ada benda pelik yang dia buat di tempat dia. Bukan tempat lain, tempat dia. Dia buat apa? Pertama dia buat tarian macam supaya menangis cara besar-besar dia. Lepas tu dia buat macam supaya amalan Syiah. Dia deruk tubuh, dia ambil katak tubuh, mencuri juga. Maknanya nak tunjuknya sedihnya Rasulullah mati, meninggal, wafat Rasulullah ni. Sedihnya kewafatan baginda, dia katak diri dia. Ni istilah tak sih. Itu amalan yang bertentangan dengan syariat. Itu sebab Ibn Hajar kata tak boleh, tak comel, tak kena. Duk jerit-jerit meratap, ini tak kena. Tapi kalau meratap, bukan meratap, menangisi kerana pemergian, istilah kena. Kerana saya, tak apa. Rindu ke Rasulullah, kita percaya mata. Bagus, tak ada masalah. Jadi maknanya kullu dalam hadis tu, Al-Imam Imam Syafi'i
memberitahu kepada orang bahawa bid'atan. Al-bid'ah bid'atan, dia kata. Bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah dhalalah, yang kedua bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah memang terang-menerang hak sesat. Hak berlawan ni. Hak tu dia panggil bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah lagu mana pula? Bid'ah hasanah apa yang tidak dibuat di zaman Nabi, dibuat selepas Nabi, tapi benda tu comel untuk agama, baik untuk agama, maka dikira bid'ah hasanah dan hukumnya sunat, dapat pahala. Contohnya kita ambil ketika zaman al-Imam sahabat iaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa dia berlaku? Ketika zaman dia, ramai orang yang menghafal Quran syahid di medan perang. Ramai dah mati. Maka Sayyidina Uthman ni bagi idea. Sayyidina Uthman pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq, aku nak beri lontaran satu idea, satu cara ataupun satu cadangan. Apa kata kita bukukan Al-Quran? Nak bukukan Al-Quran, nak satukan Al-Quran, sebab ramai dah mati, ramai dah syahid. Aku bimbang, dia kata, umat Nabi, umat Rasulullah SAW akan datang tak ada Al-Quran. Sedangkan mukjizat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Rasulullah ada lebih pada 1,200 mukjizat. Mukjizat Rasulullah bukan sedua je, 1,200 mukjizat. Bagaimana setiap mana ada mukjizat kepada para nabi, maka Allah akan kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 1,200 orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Sebelum Rasulullah SAW dinobatkan sebagai Rasul, ada 1,200 orang lebih. Jadi semua mukjizat Rasulullah ada mukjizat, kelebihan-kelebihan itu. Tapi nak katakan kelebihan mukjizat Rasulullah SAW saat ni, mana Rasulullah SAW memberitahu apa ni, yang paling besarnya adalah Al-Quranul Karim. Jadi Sayyidina Uthman takut hilang Quran, maka dicadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada mulanya Abu Bakar As-Siddiq tak setuju. Sebab apa tak setuju? Sebab tak ada lah orang yang paling membenarkan yang benar dan membenarkan kata-kata Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebab digelarkan As-Siddiq. Orang yang paling dihormati pada masyarakat Quraisy iaitu Abu Bakar. Tetapi bila Abu Bakar yang mengiyakan kata-kata Rasulullah, siapa orang lain pun kata Abu Bakar, kalau kita hormat kata Rasulullah betul, kita kena ikut Nabi Muhammad ni. Itu digelarkan As-Siddiq. Pada mulanya tak sih, sebab dia kata apa, takut bid'ah. Sama juga kalau ni berlaku bid'ah tak pelik, sebab Abu Bakar pun sama berfikir ketika tu. Mikir takut bid'ah. Lepas tu mari bincang pula Sayyidina Uthman, aku bukan nak buat benda baru, benda bid'ah, aku nak buat benda yang baik. Sebab dia hadis Rasulullah berpesan ke benda molek buat. Maka barulah setuju. Maka dibukukan Al-Quran dan diletakkan oleh kita pun tanya kalau naik Quran dalam rak kan, cek resam Uthmani. Dibuat pada bila? Dibuat pada Sayyidina Abu Bakar. Apa tu buat resam Abu Bakar? Kalau kita learning, contohlah di zaman Perdana Menteri ni, contoh, bukan politik ni, contoh. Kalau kata Perdana Menteri ni, dia waktu ambil satu tema, satu Malaysia, contohlah. Maka walaupun dia waktu ambil idea tu, mungkin orang lain, tapi nama di label ke seorang satu Malaysia tu, PM ni, contoh. Learning pula Madani, tak tahu siapa dia ambil idea sebenar, tapi Madani dia, tapi Quran tu. Quran zaman Sayyidina Abu Bakar buat, tapi dipanggil resam Uthmani. Tengok idea bijak ulama para sahabat ni buat, kerana kalau dia tak buat, kita tak kenal Al-Quran. Mukjizat paling besar tu, banyak mukjizat, Quran lah paling besar sekali. Kerana situ dia ada ayat-ayat dalam Al-Quran ni daripada sebelum kejadian dunia sampailah kiamat. Maknanya akan datang redak situ berlaku. Tapi kalau katalah contoh dia kata, apa kita nak ikut ulama, jangan ikut Quran hadis lah. Kan Nabi kaya ada. Ikut Quran hadis lah. Kalau kita nak kepada kata dalam Quran kaya, qul in kuntum tuhibbunallah,
Kalau mu nak Allah kasih pada Allah. Sebab apa nak Allah kasih? Sebab hanya kasih sayang Allah lah penyebab asbabnya kita masuk syurga. Bukan sebab kita semaya, puasa, zakat semua tu. Itu semua asbab. Tapi yang utamanya adalah kenapa? Kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata, kalau mana Allah kasih kepada kamu, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau mana Allah kasih kepada kamu, maka Rasulullah kata kepada fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Rasulullah dari ayat Al-Quran. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila mu ikut aku, maka Allah Ta'ala akan nescaya Allah akan kasihkan kamu. Dari Quran ayat. Maka katanya setengah orang dia kata, apa kita nak ikut ulamanya? Kita ikut Nabi lah. Nabi royak aku tinggal kepada kamu dua benda, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kepada Quran dan hadis. Nah, kita semua makruf tahu belakang. Tapi benda ni dalam Islam tidak cukup dengan adanya dua ini semata-mata. Dua ini rujukan utama, tapi kena ada lagi dua, iaitu ijma' dan qiyas. Perlu ada. Bukan qiyas ada dalam puri kedah. Itu qiyas, ni qiyas. Qiyas ni maksudnya ijma' ulama, bincang ulama. Bincang apa? Buat kata kopi ke? Tak. Bincang daripada Al-Quran dan hadis lah rujukan utama ni. Daripada rujukan kedua ni lah, maka ulama keluar lagi dua, ijma' akan bincang tentang Quran dan hadis. Maka qiyas, mengkiaskan kesimpulan. Simpul balik, oh gani boleh buat, gani boleh buat, ni boleh buat, ni haram dan sebagainya. Perlu ada dalam agama Islam 4 perkara, 2+2, iaitu Al-Quran, hadis plus dengan ijma' dan qiyas. Barulah sempurna Islamnya. Jadi orang kata kalau nak Allah kasih kena ikut Nabi, maka apa kita pergi buat benda Nabi tak buat? Situ ideanya kena bagi tahu. Sebabnya Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Dia kata selepas aku tak ada, aku pergi dah, meninggal, wafatnya aku saja, maka pewaris aku adalah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Maka Rasulullah tu suruh ikut ulama. Jadi kita buat ni comel dah, ikut ulama satu persatu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tahniah orang kerja jabat mari dapat majlis ilmu hebat. InsyaAllah moga sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tu kenali pesan. Dia kata ilmu ni serupa dengan burung. Dia kata ilmu ni serupa dengan burung. Burung ni dia liar. Burung kita ikat, burung murah, burung apa, burung titik ke, burung kita ikat je. Acul letak ikat, pak letak atas belah kayu rumah kita. Contoh ni kan, pak letak. Acul lepas, agak-agak dia lari ke tak? Tegerak akan lari. Begitulah ilmu. Ilmu ni dia akan lari. Jadi tak sewi ilmu ni lari, satu benda kena buat, iaitu kena tulis. Nisa ilmu dia berkenali, kena tulis. Kenali dia tak ada buku, dia tak ada pen, dia pergi ngaji, dia balik, orang tanya belakang saya, apa tu pernah ada sejarah dia ambil air, dia tulis di kayu. Masa dia tak ada pen, tak ada kalir, tak ada kertas, dia tulis di kayu. Kayu ni masa tulis basah, lepas tu hilang kering, hilang. Nah, apa dia buat juga benda gitu, benda tak sihat kau. Aku tak apa sihat tulis atas kayu. Sebenarnya otak kita ni terkenali dan mari fikir dah. Mungkin idea satu guru dia royak kau Allah alam. Sebab apa dia gitu? Bila kita tulis sesuatu atas buku nota ko, atas kitab ko, ataupun ni ada telefon, kita pun tik nota, note, type note. Update status kau boleh contoh boleh Facebook ko, cuba kena jaga jangan riak. Ada juga pergi maya terawih ke ambil gambar, ni selfie. Nampak hidup maya ni paling belakang tu ramai orang semaya. Mak ambil gambar, tulis saya. Alhamdulillah dah selesai 4 rakaat. Tinggal lagi 4 rakaat lagi, barulah saya kembali ke rumah. Aduh sedap raya dah. Lepas tu makan tengok orang tak ada, cuba makan cor ni. Tak ada 8 rakaat, pada 4 rakaat aja. Dah habis ke habis dah beres dah tu.
Jangan riak takabur pula, tak ada gambar satu, kosong, tak dapat pahala. Jadi alhamdulillah buat majlis ilmu semua, moga-moga sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Majlis ilmu ni sangat-sangat besar kelebihan dia. Banyak sangat-sangat besar kelebihan dia, dan sebagusnya mengaji kitab dulu lagi bagus. Ambil sekali seminggu kau buat ngaji kitab. Tiap-tiap minggu ngaji kitab. Seminggu sekali tak apa. Ambil pula kitab wajib. Dari diri kita, minta maaf gambar juga orang kita. Ambil sebelum tu, lepas ni tu. Majlis dulu. Majlis ilmu ni macam ni contoh. Nampak je gini mari-mari dia berjanda, tianya lah, dinding, tak apa, lenuh belakang. Ustaz sedap lah, kecek dia pakai kursi. Kita tak nyanda. Boyak lalu orang mari ngajar kuliah lama-lama, cari dinding siap-siap. Cari tia-tia siap-siap lalu. Tak semua lengah. Hamba kalau kecek, benarnya secek tak cukup. Belajar mami, benarnya. Kalau dia jual mari, so je tak sewi yang motor idea. So cara je. Hamba buat nakal, aku malam pun jangan senyum. Masa yang waktu. Apa tak kira idea tak mari lalu. Ni ada sore dua je senyum. Bagi lalu, mari idea, seru lalu. Orang apa? Punchline tak benar orang mari. Kita buat nakal, demo tak tahu punya. Tapi tak apalah, moga limit dah masa sampai pukul 9.30 je. Kita akan berhenti 9.30. Tak suruh sini lah. Tak suruh kata puluh sudah dalam apa-apa. Jangan biar kita berhenti, insyaAllah. Okey. Kalau boleh, usahalah buku kitab. Sebab apa? Sebab tidak kira lah kita engineer ke, arkitek ke, doktor ke, ustaz ke, cikgu ke, ada benda yang wajib kita belajar. Wajib kita belajar. Dan setiap majlis ilmu yang kita hadiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Majlisu fiqhi khairan min 60 sana. Majlis ilmu agama, memahami ilmu agama, mendalami ataupun faham ilmu agama ni, dia kata lebih baik daripada ibadat sunnah 90 tahun. 90 tahun, bukan 90 hari, 90 tahun. Besar. Tak siapa dia sini hak 90 tahun. Hak tak semak, apa ni, tak tidur, tak makan, tak minum, tak kerja, ibadat saja. 90 tahun ada. Ada. Umat Rasulullah tak ada. Sebab umat Rasulullah antara umurnya 60 hingga 70. Maksud 60 tahun sini adalah berterusan tanpa apa sahaja. Tak rehat, tak kecil, tak begok, tak makan, tak kerja, tak menikah, buat apa satu. Ibadat saja 60 tahun. Maka besar majlis ilmu lagi. Satu. Yang kedua, besar majlis ilmu, satu saja benda yang kita dapat. Contoh, mari hari ni baru faham. Ni ilmu wajibnya. Ni rupa-rupanya besar majlis ilmu rupanya. Belum mari semua lepas ni. Maknanya baru tahu satu benda. Katanya dalam hadis Rasulullah SAW, satu benda, satu bab kita tahu benda baru. Benda baru kita tahu satu benda, maka lebih baik daripada semaya sunat 100 rakaat. 100 rakaat. Merasa tak ada atas masjid, tak kata orang lain yang berdiri pun tak mampu 100 rakaat. Buah je lebihnya. Tak mampu 100 rakaat. Dulu semaya terawih ada 40 rakaat dulu. Lah ni paling tinggi dah 23 rakaat sekali yang witir. Tu pun balas macam 20 pun 8 ke 20. Dulu ada buat 40. Lah ni tak ada. Tu pun dulu 40 pun tinggal lah 10 orang kalahkan ni. Lah ni tak ada orang buat dah. Ni 100 rakaat. Satu bab je faham. Nak yang besar majlis ilmu. Besar-besar gaji kita, jauh besar majlis ilmu lagi. Lah mari, sejak je seharinya. Sejak sehari, kau sejak seminggu. Sejak seminggu, tak apa. Kalau boleh lah. Boleh buat, tak boleh buat kerja seminggu pun 2 minggu, 2 kali sebulan tu selesai. Satu kuliah umum, satu kuliah kitab. Lagi bagus. Sebab apa mengoyak itu? Sebab satu benda yang ramai orang terlepas pandai. Ayat ni, hadis ni ramai dah orang dengar, tapi ramai orang terlepas pandai buat ringgit. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kulli kat ni, ulama kaji bukan kulli yang sebahagia tu. Maksud ini yang semua. Ini kulli semua. Kulli muslim. Kulli ataupun kullu muslim. Kulli muslim. Semua muslim. Kalau kita orang muslim,
bermakna kita wajib belajar. Belajar ilmu agama ini menjadi wajib kepada kita. Maka ulama bincang pertama, kullu sa'ni atau kulli sa'ni bermaksud semua ataupun sebahagian. Maka ulama putus maksudnya semua sebab dia sebut muslim tadi. Okey, satu. Yang kedua, dia berkaji pula. Ngaji hak wajib ni gapo? Gapo hak ilmu hak wajib? Mana ayat ni selalu sebab apa? Sebab takut lepas ni buat ngaji kita. Tapi takut silap dia ambil ilmu sunnah. Apa namanya? Gapo ilmu wajib? Ilmu ni dia ada 5. Ada ilmu wajib, ilmu sunnah, ilmu makruh, ilmu harus dan ilmu haram. Ngaji ilmu haram pun ada. Ilmu wajib dulu. Sunnah dulu, wajib dululah. Maka berbincang para ulama, mula-mulanya asal ilmu wajib ini adalah Quran dan hadis sebab Rasulullah ayat. Tapi bila tengok balik, dengan masa kita pun learning lah terutamanya terlalu cepat masa. Sejak 10 minit dulu. Dulu, kamu ingat zaman kamu budak dulu. Bukan hamba je semua masa budak dulu kita kan. Ingat boleh. Antara lepas subuh, sampai kau zuhur tu kita rasa puas hati. Kamu ingat, main dapat benda, tengok benda tu biasa. Main bola, ni, pak tukar pula, main tekcok pula, main pula kudung botol. Contoh, tunggu-tunggu, tak sahur lagi, tengok cek, baru 10 pagi. Betul tak? Learning, mentah, apa dia celik-celik, orang fail habis dah Metana, maka ulama bijak pandai sebab kita menghala ke arah dunia makin cepat, makin speed. Sebab apa? Sebab nak menghadap dengan akhirat. Makin cepat bermakna makin dekat dengan kiamat. Akhir zaman benar dah kita ni. Maka ulama bijak, kalaulah orang awam diwajibkan belajar Al-Quran dan hadis, bermakna akan berlaku masalah tu akan pandai. Sebab apa? Kita nak cari 4 semaya contoh. Masbuk muafiq contoh. Kita tak tahu kita mari dapat Allahu Akbar. Tu imam pun Allahu Akbar. Kita dah baca lagi Fatihah. Tu sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Terus kita pula kena waswah pula. Jenis waswah kecil manis pula gamdu. Apa cuba macam-macam. Kamu pergi kedai, kamu duduk sebelah sembahyang Jumaat, kamu nyesal duduk sebelah dia. Orang kata pendek kata kalau bahasa Kelantan, tobat lillah kata saya duduk sebelah dia. Dah apa balik hotel berah di tepi. Berah siapa dia macam nak sembahyang cara dia main kita baru nak kata kebit. Angin ni. Berani dia main kocok dia. Nak ikat pun tahu. Berkali niat dia lari berapa mana pop tarik. Hak tu hak takbir. Hak baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kan tu? Tok Guru Rama kata, Tok Guru ayat dalam tahu lah Guru apa tu? Dia kata kalau orang ambil ismaya pun jeruk pada waktu tu. Dia kata entaki belakang dia, entah buku pamit besar gini, atau bong tengah tabak ke. Tu tahu Guru kata mungkin tu Guru saya buat, saya tak aja buat. Tapi orang lagu ni hak sungguh-sungguh lah. Royak ke masjid, molek buat bilik suku dia. Bilik VIP. Hekong buat kedai udara, buat sebuah konti radio. Konti radio kan dia ada span supaya tak dengar luar. Sebab apa? Amba sendiri pun terganggu semaya. Amba ngajar semaya pula kena pergi ngajar. Kita mari lah buat semaya belakang. Dia ada sebelah dia main Alhamdulillah. Kita nak main ihdinas siratal mustaqim. Dia malik yaumiddin. Kita ihdinas siratal mustaqim. Nak sebut siratal ladzi, kita juga sebut malik yaumiddin juga. Padahal hak mengajar pekoh budak tu. Lepas mana tu pergi mengajar pekohnya? Kamu kata bahaya mereka ni. Bahaya. Kamu kena di kota baru ni. Alah kita tahu yang mana lah. Tu email duk sini lah. 1, 2, 3, 4. Dia duk nak ayat ke-4 tu. Tu email depan yang kamu tahu sebab apa? Sebab Maya Isa menjadi tu email. Habis ring kita ni.
Allahu Akbar. Dengar sebutir-sebutir duk baca. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mujur tak kena Pakistan berapa. Nyetok lama-lama. Allah. Mujur tak sampai riak. Tapi nak ayat orang tua ni bahaya. Terganggu orang. Baca Fatihah rukun qauli, wajib dengar telinga kita. Kalaulah orang sebelah dengar sedikit, dengar slow, itu boleh, ada masalah. Tapi kalau kedua ni hukum ni. Kalau orang kedua dengar lagi hak kita baca, hukum dia makruh. Orang kedua, sah kedua, maksudnya dengar kita baca, hukum dia makruh. Kalau orang ketiga dengar, ada pendapat kata makruh tahrim, dekat-dekat ni haram. Tapi ada setengah ulama kata haram tu, orang ketiga dengar haram tu. Tapi ijma' kata yang keempat dengar barulah haram. Ni bukan yang keempat ni sah ni tengok berapa orang ni. Kalau kita atur ke tepi sebab ulama bilik ke tepi. Maknanya kalau hak ni kan berapa ni? Semua 2, 4, 6, 8. Apa celok-celok ambil lah 10. 10 orang dengar molek-molek sebutir-sebutir. Apa tu imam yang dengar? Satu je dengar terganggu orang ramai. Yang keduanya masalah kepada dia sebenarnya semaya dia batal. Orang was-was ni sebenarnya semaya dia batal dah sebenarnya. Ketika mana batal? Ketika dia tidak rokok. Apabila tu imam angkat dia panggil rukun ketiga. 3 rukun panjang dia panggil. Iaitu sujud yang kedua. Sujud pertama tak apa lagi. Nah, Allahu Akbar antara dua sujud. Tak apa lagi. Sujud terakhir tu nak bangun tu. Nah, kepala ni kalau terangkat sikit je daripada latar. Terangkat tak sikit kita tak rokok lagi. Batal dah semaya makmum. Batal semaya makmum. Dia molek-molek. Amba beri sadar tu tak. Kita paling zikir dia rakaat pertama lagi. Rakaat pertama lagi dia. Kita sudah wirid dah. Nak ayat ni. Itu pertama. Yang kedua berlaku juga hak jenis hak semaya dalam biar kita selit pekoh minggu seminggu sekali ya kan. So lagi ada juga yang mana orang bagi tahu tentang apa ni memang betul. Antara tempat yang mustajab doanya adalah ketika sujud akhir. Betul tak? Ramai orang tahu. Tapi kena ingat molek. Jangan kita sujud akhir melebihi imam. Kalau kita jadi makmum jangan terlalu. Sebab dua tempat khilaf pada dua tempat, iaitu sekiranya kita tengah sujud lagi, imam depan dia sebut 2 kali, bukan 2 kali, ada 2 tempat pendapat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, tak kira at-tahiyat selawat. Ketika nak sebut selawat tu, tu pada tak terangkat lagi, batal semuanya. Yang kedua, satu selawat, yang kedua asyhadu salat. Ketika syahadat asyhadu, maka dua pendapat ni kata ketika ni, kedua-dua ni salah satunya pendapat berbeza tapi dekat sahaja. Sekiranya tu imam sebut dah tu, maka kita tak akad lagi pada batas semaya. Batas semaya masalah ni kita jangan pesah semaya malam-malam. Ni pentingnya belajar ilmu fiqh dan pentingnya belajar. Jadi menyebabkan ni para ulama berbincang. Ulama berbincang dia kata yang menjadi kefarduan kepada orang kita ni wajib kena mengajinya bukan Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab kalau kita nak cari hukum sendiri dari Al-Quran, tak jumpa. Ambil Quran tafsir hadis cari. Dan wa aqimus solat wa atuz zakah. Kita baru nak ambil solat tu, patut zakat dah masuk. Kita nak faham solat tak ada. Sebab apa? Sebab dia baca Al-Quran, banyak doa terpecah. Ulama ambil sia-sia dah, absorb. Ulama dah absorb sia-sia dah, sedung sia-sia dah dari Al-Quran, dari hadis, zub dah sedung bubuh dari kitab fiqh. Zub dah sedung bubuh dari kitab akidah. Zub dia sedung bubuh dari kitab tasawuf. Jadi yang wajib adalah tiga subjek sahaja. Wajib kepada kita, tidak dapat tidak. Kalau siapa kata tidak wajib, aku tak perlu belajar benda ni sebab aku PhD dah, aku profesor dah bahasa Arab contoh, aku tak payah belajar. Ni ulama ijma' semua ulama kata sesiapa yang iktikad kata tidak wajib kepada dia, maka dia berada dalam dosa selama-lamanya.
Sentiasa berdosa. Bila berhenti rasa dia? Apabila dia tukar daripada aku kena ngaji benar. Barulah berhenti dosa. Tak dosa lah. Tapi bila pula apa ni betul-betul tidak berdosanya? Bila kita start belajar, walaupun jari-jari, tapi kita istiqamah sikit, walaupun sekali seminggu ngaji tu, insya-Allah. Jadi bukan kata nak ngaji sini kita mari schedule, okey tak? Jadi ngaji rumah lah kita, masjid cari, walaupun tu guru tua, walaupun mengajar tu guru pondok ada-ada, ambo kalau stay ngajar, ambo ngajar orang awam, cara orang awam lah. Ambo ngajar lagu ni, mai ngajar kitab pun. Kalau kata nak kecing, mai pun ada dua orang nak kecing. Kita bukan kapal lah kemuju-muju, takut dia melengah ke apa semua dah. Alah, buat nakal sikit yang kecing, kecing lalu cepat-cepat lari kita dah. Lepas tu masuk pada tanya apa? Allah Ustaz, nak kecing kita, dia kata. Nak setengah ni yang benarnya. Tapi biar dia mari semua. Tujuannya nak suruh kena ilmu supaya dia faham. Jadi ilmu yang wajib ke atas kita mengajinya tiga. Daripada mana tiga ni? Semuanya daripada Quran dan hadis. Ulama ambil susung siap-siap dah kita. Kalau kita kata tak payah ngaji fiqh bagi tadika fiqh ni. Tu fiqh tadika, fiqh tu untuk orang tua ni fiqh dewasa. Jadi tiga benda. Pertama ilmu fiqh. Sebab apa? Sebab takut kita buat ibadat semua dah tapi takut dosa. Takut terjadi. Sebab ni dia dengar kata sujud terakhir lah, sujud yang tepat mustahil dulu. Kita tukar sujud jubuk tukar minta betul lah. Dan tiga orang anak tu besok besar belaka tahun ni. Hari yang sama pula, hak ni SPM, hak ni BP3, hak ni pula UPSR dululah contoh. Dan tak ada UPSR. Sujud jubuk, doa jubuk. Lepas sejam, lepas sejam 2 jam, lepas 2 jam 3 jam. Dalam kali Allah bang tak ada untuk email, makmum tak ada. Habis misalnya Assalamualaikum warahmatullahi, tengok tu email telefon. Hello, duduk mana? Duduk masjid akhir ni, aku sudah kemaya. Sampai duduk pantai dah ni. 5 jam sujud, sampai ni sampai pantai dah tu email. Contoh, rakyatnya tak sah dah sembahyang dia. Jadi lagu mana cara nak sah? Nak juga sujud akhir boleh sebenarnya, ada kaedah dia. Lagu mana? Bila siapa kita berasa tak ada, apa ada lagi doa ni? Ada lagi doa. Maka kena niat mufaraqah. Tu je. Niat keluar daripada imam, putus daripada imam selalu. Mana kita dapat berhenti dan pahala berimam, kita dapat pahala semaya sore dah lah. Bila selepas kita niat tu je, sebelum tu dapat lagi pahala berimam. Putus ketika sujud, mana tak ada habis dengan tu email. Masih lagi dapat pahala sebelum tu 4 rakaat dapat. Cuma masa salih betul tu je. Tapi kita ada hadap, minta. Itu cara dia tak seri batas semaya. Sumpah dengan sujud tadi, ketika rokok, tu email nak kat kepala, tak seri batas semaya, ada 2 cara. Yang pertama, mufaraqah, semaya sendiri. Kita duk main was-was kecil manis boleh ramai Alhamdulillah tu email nak cakap maka niat putus sekali baru tak batas semaya. Itu satu. Ataupun yang kedua, kita tak sip putus, kita nak sambung juga semaya, cara dia nak juga pahala berimam, terus kita sujud selalu ataupun rokok selalu. Jangan bila teragak, nampak nak teragak ataupun duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar, kita pun terus rokok tu Allahu Akbar, walaupun tak habis Fatihah tak ada masalah, boleh rokok. Tapi rakaat tu tidak dikira, kena kaji semuanya. Tapi tak batas semaya, sekuat-kuat dapat pahala Jumaat lagi. Kita pun buat semaya. Betul lah pula tu email baca cepat. Ni apa hal juga tu email. Tu email ni minta maaf banyak, dia sebenarnya kena ngaji juga. Dia kena ngaji yang tak boleh terlalu lama, tak boleh terlalu cepat. Dia kena Al-Fatihah. Kerana dia kena ingat belakang dia ada orang tua, ada budak-budak, ada baru belajar, tak ada orang sakit. 4 golongan ada. Jadi kita jangan terlalu cepat. Tu email memang supaya gambar pokilat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Laki hamdiyah dan badiyan semua surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Makmum tak betul bibit pada lah. Lu main tu email baru tu email rokok dah.
Jadi nak ayatnya kalau betul tu email cepat lagu tu kita pun tak say. Saya juga apa ni semaya ke apa semaya berjemaah ni maka rokoklah selalu. Inti dah sudah itu email selalu maka ingat setiap rakaat yang kita terus turun saat ni contohlah rakaat pertama turun dah. Rakaat kedua baru kita bismillahirrahmanirrahim. Tu email waladhdallin kita baru bismillah. Itu memang rokok pula. Kita pun nampak tak ada juga rokok juga. Rakaat kedua. Rakaat ketiga pun sama. Cepat. Imagine cepat. Rokok juga. Rokok. Sampai dia wisalah. Kita kena bangun tambah sebanyak mana. Kalau zuhur 4 rakaat kena tambah. Kalau maghrib 3 rakaat. Maknanya macam semaya semula lah. Tapi beza dia, kita dapat pahala berjemaah. Dapat pahala berjemaah. Jadi cara tasbih putus adalah sudah dulu. Jadi menurut ayat ilmu wajib adalah 3: fiqh, aqidah dan tasawuf. Kenapa tasawuf jadi wajib? Tasawuf kena ingat, tasawuf hanya ada 2 imam sahaja pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dalam 3 saat ni ilmu fiqh ada 4 imam. Salah satunya imam yang kita berpegang iaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Kita ambil salah satu. Yang kedua, ilmu akidah. Ilmu akidah ni memang tok kenali telah pun baca undang-undang tubuh kerajaan negeri Kelantan. Amo tahu daripada mana? Daripada MB sendiri, mantan MB. Okey, MB sekarang lah, mantan MB Datuk Mak, dia bersidang guru-guru pondok, dia kata tok kenali telah pun baca satu undang-undang tubuh kerajaan negeri Kelantan iaitu berpegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud Ahlussunnah wal Jamaah bawah tadi ayat pula bermaksud berpegang kepada Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dan berpegang kepada fiqh Asy-Syafi'i. Maka di Kelantan ni 3 tu. 2 lah, Syafi'i dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kena pergi ke mak. Jadi nak ayatnya, jadi ulama telah mengabsorb masuk dari Quran dan hadis, masuk dari kitab akidah, masuk dari kitab fiqh. Kita tunggu belajar aja. Ikut semua daripada kitab. Daripada mana? Daripada Quran dan hadis. Daripada mana? Daripada ijma' dan qiyas. Ijma' qiyas ni ambil daripada Quran dan hadis. Itu ilmu wajib kena ngaji. Tak kira kita ngaji pegawai ke apa-apa, engineer, arkitek, doktor, ustaz, cikgu pun wajib belajar 3 perkara. Yang sunat ke apa dia ustaz? Yang sunatnya adalah selain ilmu agama, yang selain daripada itu. Selain ilmu agama, tapi selain daripada 3 ni dikira sunat. Cuma ada sunat muakkad. Ni ulama ijtihad dia kata ada sunat muakkad, iaitu perkara benda-benda yang melibatkan Allah dan Rasul. Apa dia? Al-Quran, hadis, itu sunat muakkad. Dan Al-Quran tu mengaji Al-Quran tu sunat muakkad tu. Tetapi dalam sunat muakkad ada satu sahaja surah wajib belajar. Tu tadika aja. Kita berkata tadika mengajar apa aku nak belajar, aku kerja dah. Surah apa? 114 surah, satu surah dah wajib belajar. Surah apa? Teka-teki sikit. Al-Fatihah. Tepat sekali. Surah Al-Fatihah wajib belajar. Sebab apa wajib belajar? Ulama kata sebab surah Al-Fatihah berada dalam solat, rukun qauli. Maka dia tarik duduk dalam fiqh. Walaupun dia sunat muakkad, jadi wajib belajar. Hal lain sunat muakkad yang melibatkan Rasulullah, sirah. Sirah pun sunat muakkad sebab sirah Rasulullah sunat muakkad. Selain daripada tu, nahwu, saraf, apa lagi? Ilmu selain itulah dipanggil sunat sunat biasa. Okey, yang makruh lagu mana? Yang makruh adalah benda yang tidak berfaedah. Ngaji ni ngaji kalau faedah langsung. Bahkan ngaji ni silap-silap ahli bulan jadi masalah. Masalah apa dia? Masalahnya akan jadi iaitu kita pergi buat benda yang tak patut kita buat. Contoh, kita duduk pergi belajar, nampak comel, makruh. Kita belajar ilmu amalan. Contoh kita belajar ilmu amalan betul. Kita beramal kuat tapi tak belajar wajib. Hukum dia makruh. Makruh. Kita belajar amalan, contohnya kita dah belajar zikir goni ambil tarikat, katakan contoh. Bagus ambil tarikat, tapi makruh. Asal dia sunat.
Tapi jadi makruh kalau sekiranya kita tak belajar ilmu tiga perkara saat ni. Kalau kita belajar ilmu tiga perkara, kita ambil ilmu tarikat, maka comel sangat. Barulah dia jadi sunnat muakkad. Sebab apa? Sebab amalan daripada ilmu tarikat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ilmu tarikat. Ilmu tarikat mana? Ilmu tarikat amalan kagu atau tarikat sebenarnya tarikat. Dia terikat ni tu guru dia tak semayang itu ilmu terikat. Supaya juga dengan ilmu tasawuf. Dia kata, ya dia belajar ilmu tasawuf ni ustaz. Siapa satu terikat tak semayang. Itu bukan tasawuf, tu sawuf apa? Jangan tukar. Jadi itulah ilmu-ilmu. Kalau ilmu harus lagu mana? Orang kurang kita ilmu harus. Apa dia? Ilmu belajar cara nak berhidup okey ke, pokok bunga ros ke, pokok-pokok. Nak sekarang ni saja nak tengok sejuk dan kerja kan, blem-blem panas kereta nak tengok pokok-pokok bunga pagi segar segar. Itu ilmu harus belajar. Ilmu haram apa dia? Ilmu yang bertentangan dengan syariat Allah. Ilmu yang mensyiriki Allah, maka haram belajar. Jadi akhir sekali saya sepatut sebenarnya saya baca hadis mula-mula tadi, saya cerita atas kereta nak baca hadis ni, nak ulah hadis ni, tapi Allah Ta'ala tak izin. Itu pihak lain belakang. Tak tulis putih pun mana royak. Biarlah tu ikut dia kan. Kamu baca juga lah hadis sikit maksud hadis. Ma'ubidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhi fid din wal faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'amilin wa likulli syai'in imadun wa imadu hadha din al fiqh. Ni Rasulullah ya. Rasul kata apa dia? Tiadalah peribadatan. Ibadat ni nombor satu katanya Rasulullah. Ibadat yang sesuatu pada Allah ni lebih utama daripada memahami agama. Memahami agama ni nombor satu. Dan ibadat apa-apa sekalipun nombor satu. Katanya Rasulullah, seorang ahli fiqh, maksudnya ahli yang ngaji tiga perkara. Fiqh maksudnya fiqh, tasawuf, akidah. Seorang yang ngaji ilmu yang wajib fardu kepada kita saat ni, katanya Rasulullah, sukar pada syaitan. Sukar bagi syaitan nak menipu dia. Sukar syaitan nak tipu. Bagi orang yang lain itu jadi wajib tu. Sebab susah syaitan nak tipu. Berbeza pula Rasulullah kata, sukar syaitan menipu daripada 1000 orang abid. 1000 orang ahli ibadah. Maksud ibadah kuat. Bertarikat habis kuat. Zikir kuat. Habis ibadah kuat tu. Mayah lepuk lain. Dah air kalau tidur boleh letak air buat minum. Lekuk sangat dah air, lepas terus ni sebab kuat sangat semaya. Contoh, tetap katanya Rasulullah, senang je saya nak tipu. Ni banyak terpesa kalau tak pergi tiga perkara sana. Senang saya nak tipu. Maka kata tiap-tiap sesuatu ada tiang. Maka tiang dalam agama itu ialah memahami ilmu Allah, iaitu ilmu fardu ain tadi. Jadi saya syorkanlah penuntut sebagai penuntutnya lebih seminit dua tak apa. Tak kita tak lewat ke sekitar ni. Okey. Jadi amat cadangkan kalau boleh. Kalau buat sekali seminggu, biarlah ada yang kata apa, selesai. Penceramah jemputan pun kita panggil buat segani, tapi ada juga mengaji. Kalau katalah mengaji 2 kali jemputan, 2 kali kitab tak apa. Satu kitab ni cara nyambung, satu kitab salah satu kita contoh kita fiqh 2 minggu lagi kita tasawuf pula contoh. Biar ada semua. Supaya apa? Supaya inilah takut kita balik letih kerja tak ada di semaya masjid lagi dengar tak ada. Sedangkan kena wajib kita. Sekurang-kurangnya kita tahu. Kita belajar walaupun tak habis tak apa. Tapi Allah Ta'ala tahu bahawa kita usaha dah belajar. Dalam kesibukan kita kerja mengibadat. Niat ni lain tak tu, ibadat dah. Tapi bila kita buat pula benda wajib, ibadat kita lebih lagi berkah, lebih lagi rezeki kita pun berkah, untuk makan anak isteri kita pun berkah, anak-anak jadi soleh dan solehah insya-Allah. Jadi yang merasa setakat tu dulu apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, dia ada mohon kelebihan dia sendiri. Mohon maaf ayah-ayah, ayah haji macam haji kalau ada nampak muda-muda, ada seorang dua ya dah. Adik-adik apa minta maaf kalau kasar bahasa, tersalah cakap, tersalah bicara, dan juga kalau kurang telah lebih sikit minta maaf. Hamba ni niat nak segani, bukan nak buat jadi maharaja laut mega pun. Tapi kadang-kadang ada juga bila kita buat lawa-lawa sedikit, nak segani tapi tak kena punchline.
Tak kena pas lain ni kat kita berasa hukum. Orang marah, orang benci, orang serabut dekat aku. Minta maaf kalau ada kan. Semua tak anugerah milik Allah SWT. Jadi setakat itu dulu. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا وإخلاصا في حياتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup sekali lagi dengan surah Wal 'Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.